Kerana itu kita wajib berusaha mendidik hati-hati ini supaya ia benar-benar memiliki sifat mahmudah. Sekali lagi saya tanya, apa mahmudah? Sifat yang terpuji. Siapa yang puji? Allah. Bila Allah puji, insya-Allah lama kelamaan hamba-hamba Allah akan turut memuji, walaupun pujian itu datang selepas mati kita. Yakinlah, nak tunggu saat itu memang sakit. Muslimat dirahmati Allah, kita mati duduk seorang-seorang di barzakh yang sempit. Saya selalu kan nyanyi kat mana-mana, saya kata ya Allah, takutnya mati itu terlalu sakit di dalam kubur, tempat yang sempit. Ular dan kala datang menggigit, papan dan bumi pula menghimpit. Ni kecil-kecil dulu ustaz saya selalu nyanyi. Tapi saya tak dapat rasa muslimat. Bila dah baca azab di barzakh macam mana, ya Allah Tuhan, mati ni sakit. Muamal soleh macam mana, mati sakit. Masuk je dalam barzakh ada himpitan kubur, walaupun kamu orang alim. Himpitan kubur pasti berlaku. Azab kubur yang akan hanya berlaku kepada orang yang berdosa. Orang yang berpahala tidak akan ada azab kubur. Lalu himpitan kubur tu apa ustazah? Himpitan kubur tu muslimat, sebab ada dua cara, Masya Allah. Pertama, dihimpit dengan penuh, tulang rusuk kanan bercantum dengan rusuk kiri, walaupun baru dimasukkan boleh pecah segala tulang belulang habis. Tetapi muslimat, ada himpitan kubur yang penuh dengan kelembutan. Seperti mana seorang ibu yang berpisah dengan anaknya, lama tak bertemu, rindu dengan anak. Macam mana cara seorang ibu muslimat? Belai usap ubun-ubunnya, peluk dakap dengan kasih sayang. Kita ni diciptakan daripada tanah, pasti akan masuk ke dalam tanah. Bila masuk ke dalam tanah, tanah yang akan menghimpit kita tu rindu dengan orang yang beramal soleh ketika berada di atas tanah. Lalu cara himpitnya dipeluk dengan kelembutan muslimat, bukan dengan penuh kekerasan. Lalu himpitan inilah terkenang kita. Anak yang dihantar belajar jauh 4 tahun tak jumpa, tak sabar nak peluk mama. Mama lagi tak sabar nak peluk kamu. Penuh dengan kasih sayang. Tetapi kalau kita tahu anak kita buat perkara yang mengaibkan, kita pun tak tunggu dia balik muslimat. Kita akan sambut dia dengan perkara yang kita tak pasti nak bagi dekat dia tu baik ataupun buruk. Maksudnya apa? Dia telah mengaibkan kita, memburukkan kita, kita pesan baik, dia tetap buat yang jahat. Walaupun tangan peluk tapi bukan dengan hati. Tanah macam tu juga. Kita ni tanah ni asalnya muslimat. Bila balik kepada tanah, ada yang dirindui oleh tanah dengan penuh kasih sayang. Inilah manusia yang ketika memijak aku tanpa sombong. Tapi orang yang memijak aku dengan sombong, masuk ke dalamnya muslimat akan penuh dengan himpitan. Jadi kita bertanya, aku ni nanti masuk dalam kubur ni macam mana ya Allah? Saat aku tak boleh angkat tangan aku minta tolong pada sesiapa. Saat suara aku ni tak didengar oleh sesiapa pun. 7 langkah keluarga tinggalkan kita, kita jerit, tolong mama tengah dihimpit kubur dahsyat ni. Semua tidak pedulikan kita, walaupun mereka berlinangan air mata. Walaupun pasangan hidup kata nanti kalau awak mati dulu abang ikut masuk dalam kubur tu. Sekarang dia cakap tak percaya mati muslimat. Kan dia tak ikut kita masuk dalam kubur. Sekian dimaklumkan. Tu sebab ramai orang tak percaya. Tapi dia dah janji ustazah nak sehidup semati dengan saya. Tu masa hidup, masa mati takkan ikut sungguh muslimat. Ramai dah bukti. You tanya yang meninggal suami kan, muslimat, kak kenapa tak ikut masuk dalam kubur? Gila ustazah, kita tak ready lagi nak mati ni. Macam tu. Sebab semua kita belum cukup persiapan untuk menuju mati. Untuk mendidik hati ke arah itu bukanlah senang, kerana banyak ujian yang perlu ditempuh. Mendapat hati yang mahmudah ni muslimat, kitab kata bukan senang. Jadi bila kita hari-hari set dalam minda kita memang tak senang. Jadi peliklah orang beriman ni muslimat, bila dia dapat musibah dia tetap sabar. Bila dia dapat nikmat dia syukur. Dia tak pernah kufur pada Allah. Aku peliklah dengan hang ni, duk sengih, senang pun sengih, susah pun sengih. Ini hati yang macam mana muslimat? Sebab dia dah bagi tahu pada minda dia, hidup atas dunia ni ujian memang takkan berakhir. Selagi namanya hidup, lepas satu-satu, lepas satu-satu. Macam mana kita nak pegang remote control bagi tahu hati, sabar, jangan marah dulu, tenang, mesti ada hikmah ni.
Jangan melenting dulu, minggu depan baru saya menyesal lempang dia dekat masjid hari tu Ustazah. Tu. Fasbir sabran jamila. Tadabbur ayat ni muslimat saya di Padang Bukit Tinggi, saya sebut pada jemaah, ada satu ayat yang saya jumpa dalam tafsir Al-Azhar. Apa kata Buya Hamka? Sabar yang paling indah adalah sabran jamila. Bagaimana dia membahas sabran jamila? Bila dihentak dengan sesuatu ujian, kamu masih mampu tersenyum simpul. Ini bahasa Hamka. Ustaz Azai baca dalam tafsir, tersenyum simpul, kena hentak dengan ujian, tersenyum simpul. Macam mana nak praktis? Ada cermin depan kita. Silakan buat lepas ni balik. Balik kita jangan duk picit jerawat saja, duk betulkan oning tudung saja muslimat. Kita ni kadang-kadang pelik-pelik sungguh. Hamka kata pandang cermin, bagaimana senyum simpul muslimat, senyuman yang paling indah, yang paling sopan. Saat diberi ujian kau nak berterima kasih dengan Allah, sebab apa yang engkau nampak bukan usrin, tapi yang engkau nampak adalah yusra. Inna ma'al usri yusra. Engkau sedang beri aku susah sekarang, engkau sedang siapkan package senang bersamanya ya Allah. Senang tu mana muslimat? Kalau tak dapat kat dunia, Allah janji ke akhirat. Seorang beriman dengan ayat Allah, kata Nabi, dia tak nampak usrinnya, dia nampak janji Allah yang tak pernah bohong, itulah yusra. Itu sebab kita pelik dengan orang yang beriman ni. Dapat susah pun senang, senyum lagi. Muslimat, rahsia apa ni? Rahsianya Quran. Rahsia apa ni? Rahsianya iman muslimat. Kita kadang-kadang dah lawa kan. Saya terdengar kadang-kadang pelik-pelik. Saya Ustazah kalau tak keluar dengan kasut 5 inci, dengan makeup yang tebal, saya rasa tak ada keyakinan diri. Ini bukan masalah diri muslimat, ini masalah iman. Sebab iman mengatakan aku ni ahsanu taqwim, sebaik-baik kejadian. Hidung kita sengit ke, mata kita buntang terbeliak ke muslimat, tetap sebaik-baik kejadian. Kenapa kamu tak yakin nak keluar berdepan dengan khalayak? Allah cipta kamu sempurna dah. Saya kalau tak pakai itu, tak pakai ni Ustazah, rasa macam mayat hidup je berjalan. Belum jadi mayat dah sebut diri sendiri mayat. Teruk benar kita ni muslimat. Keluarlah kita dengan keyakinan sebab Allah yang cipta kita sebagai juara yang penuh dengan takwim. Apa itu muslimat? Penuh dengan kesempurnaan, Masya Allah. Tetapi hasilnya ialah kebaikan yang bukan sahaja untuk diri kita, tetapi kepada umat yang seluruhnya. Masya Allah. Habis topik yang ketiga. Jam dah hampir pukul 11. Tapi Kak Teh bagi tahu saya, Ustazah hari ni kuliah yang ke-100, Ustazah masuk bab yang ke-4. So macam mana tu nak kata muslimat? Okey, saya baca tajuknya sahaja. Tajuk yang ke-4, untuk mendapatkan sifat mahmudah. Sebab kita dah belajar semua tentang mahmudah tadi, cara untuk mendapatkan. Jadi caranya ni saya bagi muslimat dirahmati Allah panduan yang ada dalam kitab, insya-Allah mudah untuk kita faham. Tengok muka surat 26 bawah sekali. Ni muka surat 26 bawah sekali. Di antara jalan-jalan yang telah dijelaskan oleh Al-Quran dan telah diamalkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iaitu nak dapat sifat mahmudah mesti memiliki ilmu pengetahuan. Gariskan kalimah ni. Kerana apa muslimat? Dia menjadi penyuluh perjalanan nafsu dan gerak-geri hati kita. Masya Allah. Kita boleh cakap pada orang, Kak, sabarlah, sabar yang indah. Dia cakap sabar yang indah apa benda Ustazah? Kalau Ustazah boleh sabar ke kena hentak macam ni? Muslimat, kita tak boleh transfer cara faham sabar kita kepada orang yang kita suruh sabar. Faham tak maksud saya muslimat? Mudahnya bercakap dengan orang yang faham, sukarnya bercakap dengan orang yang tidak faham. Maka muslimat, bila kita bercakap dengan orang yang faham, sambil kita belai tubuhnya, sambil kita cakap suruh sabar, air mata kita jatuh, air mata dia jatuh. Tapi ada orang yang tak faham apa yang kita cakap muslimat, dia boleh hentak kita balik. Cuba benda ni jadi dekat engkau. Dia pula doakan benda tu pindah kepada kita. Kau tunggu aku doakan, lepas ni lelaki kau pula kahwin lain. Contoh macam tu. Tiba-tiba pula muslimat. Kita kata macam mana nak kata diri kita ni punya mahmudah. Masalah kita tak selesai lagi, kita nak pindahkan masalah kita pada orang lain. Dah.
Bukan itu cara yang baik. Nabi SAW, dengan ilmu itu kita dapat mengetahui ke arah mana nafsu itu hendak meruntun kita atau mengesan perjalanan syaitan yang sentiasa meniti di atas kehendak nafsu. Ilmu ni boleh jadi penyuluh kepada kita, ini jalan syaitan ke, ini jalan malaikat ke. Sebab tu muslimat bila kita terfikir nak buat baik, jangan tangguh. Quran sebut fastabiqul khairat, segeralah buat kebaikan. Kenapa Allah suruh segera? Sebab bisikan itu datang dari malaikat Allah. Tapi sekali kita tangguh, muslimat dirahmati Allah, iblis dah mula berseronok. Dia tangguh ni, dia memang nak sedekah, tapi tunggu Ramadan nanti. Sebab sebelum Ramadan bonus keluar, dia tak nak bagi RM1, dia nak bagi 10,000 RM. Memang pada Ramadan tu pahala besar, dapat banyak, muslimat dirahmati Allah. Tapi RM1 yang dia bagi saat dia nak buat kebaikan, itu besar nilainya di sisi Allah.